Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani وأطلق به لساني وقو به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Ayat yang kita akan baca pada pagi ini InsyaAllah mulai ayat 5 hingga beberapa ayat berikutnya daripada surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Sadaqallahul azim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu kayan masing-masing tunduk menurut peraturannya. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit dijadikan bumbung tinggi serta dia, yakni Allah mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan. Alla tatghaw fil mizan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, dan betulkan cara menimbang itu dengan adil serta jalankan, janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini menyatakan kebesaran Allah dan keagungannya yang dapat kita lihat di mana-mana jua. Kita boleh lihat keagungan dan kebesaran Allah di mana kita berada, di langit, di bumi, di bukit, di hutan rimba, di lautan, di tempat-tempat mana saja kita berada. Di sana dalil menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita asy-syamsu, matahari dan bulan, bihusban, dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Allah. Matahari tidak dijadikan dengan secara terambang gitu saja, secara kebetulan, tidak begitu, tetapi dengan perhitungan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sudut saiznya, dari sudut jaraknya dengan bumi, dari sudut kelajuan peredarannya, dari sudut kepanasannya, dari sudut semua sekali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dengan itu layak bagi melayakkan manusia hidup di permukaan bumi ini. Andainya matahari terlalu dekat dengan bumi, bagaimana mungkin? Kemungkinan terbakar habis, terbakar, manusia tak boleh hidup di sini. Kalau jauh sangat pun tak boleh juga. Terlalu sejuk pula mungkin. Saiznya besar, saiz besar matahari ini besar. Bumi lebih kecil. Matahari lebih besar daripada bumi menurut kiraan setengah ahli falak, 300,000 kali lebih besar daripada bumi. 300,000 kali lebih besar daripada bumi. Dan panjangnya pucuk api, kepanasan matahari dinyatakan 1 milion kilometer, 1,000,000 kilometer punya pucuk api. Lahab dia punya selaran kepanasan pucuk api 1,000,000 kilometer. Itu dia kepanasannya di permukaan. Kepanasannya dinyatakan oleh setengah ahli 6,000 darjah kepanasan. 6,000 darjah tak boleh nak khayal sebenarnya. Kalaulah bumi ini dicampak ke dalam matahari, bumi dicampak ke dalam matahari, kalaulah begitu, bumi ini terbakar dalam 1 second saja, habis, hangus dalam masa 1 saniyah, 1 second. Itu. Kemudiannya matahari dia boleh muat benda sebesar bumi ini untuk dimasukkan ke dalam matahari. Kalau matahari ini merupakan satu bekas, berapa banyak bumi boleh dimasuk? 300,000 300,000 juta, salah sumi'ati alf miliun, 300,000 juta, 300,000 juta bumi boleh dimasukkan ke dalam matahari. Itu yang ditulis oleh Nabulsi. Salah sumi'ati alf miliun ard. Jarak di antara bumi dan matahari 156 million kilometer. Dalam 8 minit mengikut kecepatan cahaya, ikut perjalanan cahaya. Tak sampai nak fikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh bilang pun dengan kosong-kosong, ya, letak kosong di belakang, itu saja. Tapi nak khayal berapa ni besarnya matahari. Mengapa begitu besar? Besarnya matahari dengan kepanasannya, dengan saiznya, dengan segala-galanya ini bukan dijadikan begitu ikut rambang begitu saja, tidak. Bihusban, dengan husban itu hisab. Dengan hisab yang tertentu, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya bila dihisab dia tidak salah. Tidak salah. Allah Subhanahu wa taala tak payah hisab benda-benda yang tak diciptakan olehnya. Tetapi untuk menyatakan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah dia buatnya. Dengan sebab ukurannya seperti yang ada pada hari ini dan tak pernah silap, umurnya sudah berjuta-juta tahun. Matahari ini sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah matahari ini silap? Matahari tidak pernah silap. Matahari tetap matahari. Siang tetap siang, malam tetap malam, malam tetap malam. Boleh tidur kita mestinya malam ni, datang malam. Siang hari demikian juga begitu. Kita lihat apa yang kita nikmat daripada kita pada hari ini, makanannya, minumannya, pakaiannya, udaranya, kita lena tidur, dan semua sekali ini adalah hasil daripada perjalanan
matahari dan matahari dengan teratur begitu. Buah-buah boleh masak, kita boleh makan. Terbahagi musim sejuk, musim panas. Walaupun tak ada, tapi kira-kira kita pun ada juga musim sejuk, musim panas lah. Ada musim. Pokok-pokok berdasarkan kepada musim dia berbuah. Dia berbuah mengikut musimnya. Ada musim buah durian. Sekarang dia bagi tempat-tempat pula pasal manusia suka makan durian. Dia bagi tempat. Dia bagi Taiping dulu. Kamu berbuah musang king. Kemudian dia bagi pula musang king pula, dia bagi kepada buah musang. Buah musang. Ada pula yang gilirannya untuk rauk, untuk orang Pahang. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dia kira belaka ni, dia kira kalau buah sekali jalan saja sebuah negeri sebuah Malaysia ni, buah durian tak laku. Marilah musang ke, marilah apa sekalipun, tak ada jemu, kami sudah jemu dah. Berapa biji seorang boleh makan sehari, satu hari? Tak boleh, pening dia, pening kena durian ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu. Mengapa? Ini hikmatnya supaya buah durian ini menjadi sumber pendapatan bagi petani. Dulu buah durian tak ada harga, tapi sekarang ni yang tidak musang pun ada harga, yang musang lebih-lebih lagi. RM25 kita tengok tu, RM25 sekilo tu bukan isinya, tapi dengan kulitnya, dengan bijinya, dengan durinya sekali. Nah, RM25 itu murah. Murah. Yang mahal dia boleh pergi RM40. Ada yang RM100 pun ada. Tak pernah dengar saya kecil-kecil dulu. Saya ada juga datuk saya ada pokok durian. Tapi durian tu tidaklah besar sangat. Tapi kenallah buah durian pokoknya besar. Tapi tak pernah dengar musang king. Tak pernah dengar ni. Hari ini baru kita dengar. Dekat nak mati dah, mari musang king ni baru mari. Nasib baik tak mati lagi. Nasib baik. Ini dia hasil yang Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada matahari yang macam ni. Kepanasan begitu, jaraknya begini dengan bumi dengan ukurannya begitu besar. Bumi yang kecil ini dia dapat mengambil manfaat. Kalau bumi ini besar, macam mana jadi kepada manusia? Macam mana rezeki? Semua sekali ini telah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang tentang rezeki, jangan bimbang tentang pokok durian, jangan bimbang, semuanya ada. Tapi di mana iman? Di mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita bayar cukai untuk makan durian? Kita bayar harga dia kepada pemiliknya, tapi pada Allah Subhanahu wa taala tak ada siapa dia pun yang bayar matahari ni, cahaya ni. Tak ada siapa pun. Allah Subhanahu wa taala beri percuma. Maha suci Allah sebenarnya. Ini berfikir tentang matahari saja, belum lagi kita berfikir tentang bumi, belum lagi kita berfikir tentang apa yang ada dalam bumi sehingga dia boleh mengeluarkan makanan yang begitu banyak untuk faedah manusia. Kemudian kita dekat tu dulu untuk hari ini makan durian. Besok pulanya kita pergi pulanya kepada Asy-Syams wal Qamar wal Najmu wasy-Syajaru yasjudan, sayur-sayuran pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.